Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Hari ini 26 September 2020 bersamaan dengan hari Sabtu. Hari ini adalah tarikh mengundi oleh rakyat Sabahan dalam pilihan raya negeri Sabah bagi menumbangkan Syafiee Apdal, Warisan, Pakatan Harapan dan APCO dalam pilihan raya negeri Sabah kali ke-16. Pak Cik Mak Cik, Datuk Nenek, Otok-Otok Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati. Ada satu orang yang tidak gembira di musim pilihan raya negeri Sabah ini. Ada satu orang pemimpin yang bersedih dan menangis di hari pengundian 26 September 2020. Ada seorang ahli politik yang sudah merasai aura kekalahan dalam percaturan kuasa dan politik di Sabah hari ini. Orang itu adalah Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, Warisan dan APCO. Kenapa Pak Cik Mak Cik? Semalam Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan media rasmi bahawa Baginda Sultan Yang di-Pertuan Agong tidak mahu menghadap Anwar Ibrahim di Istana Negara dan menangguhkan pertemuan itu untuk 1 minggu lagi. Tanpa ada tarikh pengumuman apa-apa, tanpa ada tarikh yang spesifik, tidak diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara. Apakah signal ini? Apakah petanda semua ini? Ini adalah petanda bahawa Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia sebelum hari pengundian pilihan raya negeri Sabah 26 September 2020. Ini adalah petanda buruk dan petanda yang paling buruk kepada Anwar Ibrahim yang mana sudah terbukti dia gagal mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur kemarin 25 September 2020 hari Jumaat. Penyokong-penyokong Anwar Ibrahim telah menyebarkan fake news, telah menyebarkan berita-berita palsu dan berita-berita syok sendiri, macam orang gila hisap gam, macam orang gila hisap dadah. Kenapa? Penyokong-penyokong taksub Anwar Ibrahim kata Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia hari Jumaat kemarin. Tup-tap, seluruh dunia mentertawakan Anwar Ibrahim. Pengundi-pengundi Sabahan mentertawakan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong, tidak dijemput oleh Majlis Raja-Raja Melayu untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Apakah mesej daripada percaturan kuasa dan politik Malaysia di tahun 2020 ini? Pak Cik Mak Cik, Datuk Nenek, Otok Arung yang cerdik pandai di luar sana. Sama ada anda semua percaya ataupun tidak, sama ada anda semua setuju ataupun tidak, adalah sangat benar semua kenyataan dan analisis politik saya sepanjang minggu ini bahawa Yang di-Pertuan Agong secara sinis, secara halus menolak Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah yang mengkaji Sulalatus Salatin, kitab kesusasteraan diraja Melayu, yang mana lenggok bahasa Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara itu, kalau kita teliti dan amati
bahasa Melayu diraja dari sisi ilmu kesusasteraan Melayu, penangguhan majlis menghadap oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Anwar Ibrahim ini menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mahu memberikan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia kepada Anwar Ibrahim. Kenapa dan mengapa? Pertama, Anwar Ibrahim tidak mempunyai sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen. Kedua, Anwar Ibrahim perlu sedar dan perlu tahu saluran undang-undang dan saluran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana untuk memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, dia perlu melalui institusi parlimen. Dia perlu membuktikan siapakah ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Perkara kedua ini gagal dilakukan oleh Anwar Ibrahim sehingga hari Sabtu ini. Hanya 3 batang hidung ahli parlimen yang kita nampak dalam persidangan media. Beberapa hari lalu Anwar Ibrahim syok sendiri mengumumkan dia adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Dia syok sendiri mengumumkan bahawa dia telah berjaya menumbangkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Maka retorik politik ini membunuh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim membunuh dirinya sendiri. UMNO Barisan Nasional juga berjaya mempergunakan Anwar Ibrahim dan memerangkap Anwar Ibrahim. Zaid Hamidi dan UMNO Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim hanya untuk membubarkan parlimen. UMNO Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim bukan untuk mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. UMNO Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim bukan untuk mengangkat DAP menjadi kerajaan di Putrajaya. Tetapi move politik UMNO Barisan Nasional adalah untuk membunuh Anwar Ibrahim, DAP, PKR, Amanah, Warisan dan APCO dalam pilihan raya negeri Sabah 2020. Maka UMNO Barisan Nasional telah menjerat leher Anwar Ibrahim dengan cukup dahsyat. Anwar Ibrahim telah ditipu dan dia tidak pernah belajar daripada sejarah percaturan kuasa dan politik yang lalu. Saya sebagai penganalisis politik bebas sangat mengkagumi percaturan kuasa oleh Zaid Hamidi dan UMNO Barisan Nasional yang telah berjaya membunuh Anwar Ibrahim, PKR dan DAP bermula hari ini. Ini adalah satu advantage untuk UMNO Barisan Nasional menang dalam pilihan raya negeri Sabah di semua kerusi DUN yang mereka tandingi. Maka Anwar Ibrahim, sedarlah dari mimpi yang lena. Yang di-Pertuan Agong tidak mahukan kamu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. UMNO Barisan Nasional, PAS, Gabungan Parti Sarawak, Parti Bersatu, Parti Pejuang, Parti Anak Muda dan DAP terpaksa U-turn menarik balik sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana DAP tidak mahu bekerjasama dengan UMNO. UMNO juga menarik balik sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana UMNO tidak mahu bekerjasama dengan DAP untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Maka, ini adalah perkara kedua yang menyebabkan Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Ketiga, Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan gagal mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Istana Negara Kelmarin adalah kerana sikap gelojoh Anwar Ibrahim dan penyokong-penyokongnya
membuat satu eksploitasi dan memperkudakan nama Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong memang murka kepada Anwar Ibrahim, pakcik makcik Oto Arung serta anak-anak muda yang genius di luar sana. Penghinaan Anwar Ibrahim kepada institusi Yang di-Pertuan Agong beberapa hari lalu, tindakan politik Anwar Ibrahim mengeksploitasi nama Yang di-Pertuan Agong, move politik Anwar Ibrahim mempergunakan nama Yang di-Pertuan Agong untuk propaganda jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia ini adalah satu simbol kederhakaan yang maha dahsyat ke atas institusi Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Maka kemurkaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong kepada Anwar Ibrahim ini sampai kiamat akan berlangsung. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa veto dan kuasa mutlak di sisi Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk tidak menerima Anwar Ibrahim menghadap sehingga hari kiamat. Segala alasan yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara adalah satu simbolik kepada penolakan Yang di-Pertuan Agong kerana Anwar Ibrahim menipu Yang di-Pertuan Agong. Dia menipu tentang sokongan ahli-ahli parlimen. Dia mempergunakan nama Yang di-Pertuan Agong dan mengeksploitasi nama Yang di-Pertuan Agong untuk kepentingan politik peribadinya. Pakcik makcik, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang memegang semua rahsia sulit percaturan kuasa politik Malaysia maupun rahsia percaturan kuasa politik dunia. Saya amat yakin dan percaya bahawa Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Yang di-Pertuan Agong masih mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Hasil daripada perisikan maklumat yang saya terima, untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk makluman Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk makluman ahli-ahli politik Malaysia, untuk makluman penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menonton video ini, adalah sangat benar bahawa Yang di-Pertuan Agong masih mahu mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sebab itu sehingga saat ini Yang di-Pertuan Agong tidak mahu membubarkan parlimen. Sebab itu Yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima Anwar Ibrahim menghadap di Istana Negara. Bahasa sinis Melayu diraja ini, bahasa sinis dan sindiran pedas yang sangat halus oleh bahasa Melayu diraja Yang di-Pertuan Agong ini perlu difahami oleh Anwar Ibrahim dan ahli-ahli politik Malaysia yang lain. Sebab itu, untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan sangat penting untuk membaca kitab-kitab kesusasteraan Melayu Raja-Raja Melayu. Antaranya Sulalatus Salatin. Kalau kita rakyat Malaysia, kalau kamu ahli-ahli politik yang gilakan jawatan Perdana Menteri tidak mengamati dan tidak mengkaji laras bahasa Melayu Raja-Raja Melayu, maka inilah yang menjadi sebab terbesar kenapa Anwar Ibrahim hanya bertepuk sebelah tangan. Anwar Ibrahim memang menjerat kepalanya sendiri apabila dia gagal mengamati bahasa sindiran Yang di-Pertuan Agong. Puteri Gunung Ledang tidak mahu berkahwin dengan Sultan Melaka satu ketika dahulu. Puteri Gunung Ledang memberi syarat-syarat yang pelik bin ajaib kepada Sultan Melaka yang dahulu. Puteri Gunung Ledang meletakkan syarat-syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh Sultan Melaka dalam sejarah Melayu dahulu kala.
Begitu juga dengan percaturan kuasa dan politik Malaysia di era moden ini. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menangguhkan majlis menghadap bersama Anwar Ibrahim, itu adalah tanda yang di-Pertuan Agong tidak mahu mengangkat seorang peliwat menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia kerana yang di-Pertuan Agong sedar dan tahu dengan kebijaksanaan baginda. Jika seorang peliwat diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, maka habislah anak-anak muda seperti kami ini diliwat olehnya. Jika seorang peliwat diangkat menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, maka dia akan menghalalkan hubungan seks sejenis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilaknat oleh Islam di dunia ini. Yang di-Pertuan Agong sangat bijaksana. Baginda tidak mahu seorang peliwat dan penipu untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia kerana baginda Yang di-Pertuan Agong berjiwa rakyat. Baginda tidak mahu rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama diperbodohkan dan ditipu lagi seperti manifesto PRU 14 lalu. Hari ini saya jadi Perdana Menteri, esok harga minyak turun jadi RM1.50. Akan tetapi setelah beliau menjadi kerajaan bersama Tun Dr. Mahathir, bersama isterinya Dr. Wan Azizah, bersama Lim Kit Siam, bersama Lim Guan Eng dan Mat Sabu, harga minyak di zaman Pakatan Harapan sangat mahal. Maka sebab inilah kewarasan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong menyelamatkan rakyat dan negara daripada seorang pemimpin peliwat dan penipu dalam percaturan kuasa politik moden hari ini. Anwar Ibrahim, kamu masuk perangkap percaturan politik Jufazli Shah Ahmad. Pak Cik Mak Cik Datuk Nenek Otok Arung yang amat saya hormati sekalian, bercakap tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang di-Pertuan Agong juga telah mengeluarkan kenyataan melalui Istana Negara bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima sesiapa untuk menghadap baginda di Istana Negara Kuala Lumpur. Apakah maksud semua ini? Maksudnya, Yang di-Pertuan Agong tidak mahu diperangkap oleh mana-mana ahli politik di dalam parti-parti politik pembangkang Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang dan Parti Anak Muda LGBT itu. Saya ingin tegaskan bahawa Yang di-Pertuan Agong lebih arif dan lebih bijaksana untuk menggunakan kuasanya menghancurkan Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah secara halus. Daulat tuanku, demi rakyat Malaysia, demi negara, patut menyokong untuk tuanku Yang di-Pertuan Agong menghancurkan semua pengkhianat negara Malaysia yang berdaulat ini. Pak Cik, Mak Cik, tuan-tuan, datuk nenek, inilah maklumat yang jelas dan terang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kemarin, yang mana PRU 15 tidak akan diadakan sekalipun semua ahli politik mahukan pembubaran parlimen. Kerana kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya itu memang benar-benar adalah kerajaan rakyat Malaysia, kerajaan Yang di-Pertuan Agong, kerajaan Raja-Raja Melayu. Jangan pernah lupa Anwar Ibrahim, negara Malaysia ini sistem pemerintahannya adalah sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Sistem pemerintahan kerajaan Malaysia selama lebih 60 tahun tidak mengamalkan sistem demokrasi liberal. Selama lebih 60 tahun negara Persekutuan Malaysia ini dibentuk dan merdeka secara berdaulat, sistem raja berperlembagaan ini tidak boleh dimansuhkan. Maka apabila Anwar Ibrahim dan kumpulan pengkhianatnya mengumumkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong sudah runtuh dan tumbang di Putrajaya beberapa hari lalu,
Perkara ini adalah melanggar Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Di dalam perkara 149 dan perkara 150, proklamasi darurat boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong apabila Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan Warisan dan sekutu-sekutunya kantoi mahu menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong, mahu menjatuhkan institusi Yang di-Pertuan Agong secara kotor dan jijik. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran undang-undang dan perlembagaan dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia, saya tidak terkejut jika Yang di-Pertuan Agong menggunakan perkara 149 dan perkara 150 untuk menggagalkan agenda Anwar Ibrahim menumbangkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Anwar Ibrahim, apakah kamu belajar tentang sejarah politik Malaysia? Tidak ada satu pun ahli politik billionaire, tidak ada satu pun ahli politik yang pernah menjadi Perdana Menteri di negara Malaysia ini boleh menghancurkan dan menjatuhkan institusi Yang di-Pertuan Agong. Maka Anwar Ibrahim, apabila rakyat Malaysia secara majoriti setia kepada Yang di-Pertuan Agong, setia kepada Raja-Raja Melayu dan setia kepada negara Malaysia tercinta ini, maka adalah amat mustahil untuk menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong sekelip mata. Jika kamu mahu melakukan niat jahat kamu untuk meruntuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong melalui gerakan deep state, melalui gerakan kudeta bantuan kuasa besar asing di luar negara, saya suka ingin memberi amaran terakhir kepada Anwar Ibrahim, kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kepada Lim Kit Siang, kepada Mat Sabu, kepada Dr. Wan Azizah. Perkara 149, perkara 150, proklamasi darurat boleh diisytiharkan untuk menangkap kamu semua kerana kamu secara jelas dan terang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong yang berdaulat dan qarar kekuasaannya di sisi undang-undang dan perlembagaan. Anwar Ibrahim, jika Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di negara Malaysia gagal memansuhkan sistem raja berperlembagaan, kau yang tidak pernah menjadi Perdana Menteri di negara Malaysia ini adalah amat sukar untuk menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya dan Istana Negara. Kalau Anwar Ibrahim dan sekutu-sekutunya bersama penyokong-penyokongnya mahu melanggar Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur, saya ingin menegaskan semula pakcik-makcik Oto Arung yang cerdik pandai di luar sana, Yang di-Pertuan Agong boleh melakukan perkara yang luar biasa tanpa dijangkakan oleh Anwar Ibrahim, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Shafie Yamdal, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Dr. Wan Azizah. Ini adalah kesilapan percaturan kuasa politik Anwar Ibrahim dan kumpulannya yang cuba mengelirukan Yang di-Pertuan Agong. Anwar Ibrahim, negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini telah dijaga dengan begitu baik oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu untuk mengekalkan keamanan, perpaduan dan kemerdekaan rakyat semua bangsa dan semua agama. Sekalipun chaos ataupun huru-hara politik yang kamu gunakan, ketidakstabilan politik yang kamu gunakan ini, ia tidak menakutkan Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kamulah yang takut dihancurkan oleh kuasa Yang di-Pertuan Agong bermula hari ini. Maka sebagai kesimpulan pakcik-makcik, saya ingin ulang semula. Pilihan Raya Umum ke-15 bukan pilihan utama Yang di-Pertuan Agong, bukan pilihan pertama Yang di-Pertuan Agong. Melantik seorang peliwat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia juga bukan pilihan utama Yang di-Pertuan Agong, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pilihan utama Yang di-Pertuan Agong adalah untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dan menyelamatkan negara Malaysia dengan cara mengisytiharkan darurat demi mengekalkan kedaulatan negara Malaysia dan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, yang mana tanah negara Malaysia ini tidak boleh dirompak oleh kuasa-kuasa besar asing.
sebagai tuntas Anwar Ibrahim, kamu boleh memulakan kempen untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-10. Kamu boleh memulakan kempen untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-11. Kamu boleh memulakan kempen untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-12, ke-13, ke-14. Hatta mahu merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-88 sekalipun. Saya mengalu-alukan kempen itu. Tetapi kamu tidak akan berjaya kerana benar, seorang pengkhianat, peliwat, penipu dan penyamun seperti kamu bukan level yang di Pertuan Agong untuk menjatuhkan kerajaan yang di Pertuan Agong. Pemimpin peliwat, pengkhianat, penipu, penyamun seperti kamu tidak tersenarai dalam senarai utama untuk diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Raja-Raja Melayu pada 100 tahun akan datang. Sehingga kamu menggali lubang kubur sendiri, Anwar Ibrahim. Sehingga kamu masuk ke dalam liang lahat kubur kamu. Kamu dan 7 keturunan kamu tidak akan menjadi Perdana Menteri di negara Malaysia ini kerana kamu adalah musuh nombor 1 kepada Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu yang berdaulat. Kamu adalah musuh nombor 1 kepada rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama. Kamulah yang mahu menghancurkan negara ini, wahai bapa peliwat Malaysia. Checkmate and game over. Anwar Ibrahim Syafiee Abdal, Tu Dr. Mahathir Mohamad, Lim Kit Siang, Lim Kuan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah dan Nurul Izzah yang confirm tumbang dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 2020 bermula hari ini. Terus hidup suara keramat Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Terus hidup suara keramat rakyat Malaysia yang setia kepada raja dan negara. Terus hidup negara Malaysia merdeka yang aman dan makmur daripada campur tangan kuasa besar asing. Terima kasih.